Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk chapter modul 3 ni kamu akan tengok komputer dan juga mobile device lah yang selalu kita gunakan di rumah dan juga di tempat kerja. Okey, kebanyakan chapter 3 ni dah diterangkan dalam chapter 1 dan 2, so maybe ada beberapa part saya akan skip lah. Okey, so objektif yang akan kamu dapat kat sini, kamu akan dapat describe apa itu karakteristik untuk laptop, tablet, desktop dan all-in-one punya komputer. Type of server, differentiate antara POS system, ATM dan juga self-service kiosk. Describe apa itu cloud computing dan macam mana nak gunakan cloud computing tu. Lepas tu, kamu dapat describe kan karakteristik macam mana nak gunakan smartphone, digital camera, portable and digital media player, e-book reader dan juga wearable device lah. Lepas tu, okay, kamu dapat describe karakteristik dan macam mana kita nak interact dengan game device. Identify kegunaan embedded computer. Differentiate antara port connector dan juga wifi. Kita akan tengoklah nanti semua ni. Okay, lepas tu safety untuk hardware dan juga health related injured lah untuk kegunaan hardware ni. Okay, kita tengok dulu komponen. Define each component of computer dan juga hardware. Kita akan define setiap komponen yang ada dalam hardware. Okay, first komponen yang kita akan tengok adalah CPU lah. Okay, CPU ni adalah brain of computer lah. Kegunaan dia untuk dia control komputer ni. Okay, kalau kamu boleh nampak dekat sini, okay, CPU ni dia adalah salah satu complex integrated circuit. Maknanya dia gabungan antara circuit lah. Dan proses yang dia buat, dia akan dapat ke input dari luar, dia proses dan dia akan keluarkan output lah. Okey, dari mana input dan output ni travel? Okey, input dan output ni dia akan travel melalui buses lah untuk di connect ke dalam CPU. Okey, itu adalah CPU lah. Okey, komponen seterusnya adalah memori. Okey, memori ni adalah di mana tempat kita simpan data. Okey. Okay, kat sini pun dia beritahu lah responsible for holding data and program. Maknanya memori ni dia punya tanggungjawab adalah untuk menyimpan data dan juga program yang kita buat tu lah. Okay, dalam komputer ada dua jenis memori. First, random access memory. Yang kedua adalah read only memory. Okay, random access memory ni dia adalah short term memory lah. Maknanya data sementara. Selalunya memori ni digunakan, kita call dia sebagai virtual memory ataupun swap file or paging file lah. Itu kegunaan untuk random access memory ni. Okay, selain itu, karakteristik of random access memory ni, dia adalah volatile lah. Maknanya data tu boleh keluar. Sebab tu kita panggil dia sebagai short term memory. Okay, yang kedua adalah read only memory, ROM. ROM ni adalah permanent memory, long term memory. Kita nak simpan data tu lama lah. Selalunya benda yang akan kita simpan dalam ROM ni adalah BIOS dan juga on off proses dekat dalam komputer kita lah. Dan last sekali adalah firmware. Firmware ni adalah sistem komputer kita. Okey, komponen seterusnya adalah input dan output device. Okey, input device ni adalah data di mana device yang kita guna untuk kita masukkan data. Output tu adalah device yang kita guna untuk kita keluarkan data lah. Okey, ini adalah type lain untuk memori. Kamu boleh nampak kat sini dynamic RAM, static RAM, magnetoresistive RAM dan juga flash memory. Flash memory ni adalah USB lah. Sejenis USB ataupun flash drive. Okey, ni yang saya cerita tadi lah, volatile. RAM adalah volatile. Okey, MRAM ni disebabkan dia adalah salah satu magnetic punya memori. So, dia half-half sebenarnya. Separuh long term memory dan separuh long term memory. Okey, dan okey, seterusnya okey, ni adalah contoh-contoh storage device. Kamu boleh nampak ada beberapa storage device kat sini.
First hard disk, okay, hard drive, HDD. Okay, lepas tu external hard drive adalah macam hard disk kamu lah, hard disk yang dia macam pen drive juga tapi dia digunakan untuk external punya proses. Memory card untuk memori untuk telefon, dan USB flash drive lah ataupun pen drive. Okay, kita tengok binary system. Okay, binary system ni adalah cara untuk komputer represent data. Kita menggunakan dia punya unit adalah dalam bit dan juga byte lah. Okay, 8 bit bersamaan dengan 1 byte. Okay, itu adalah dia punya basic equation. Okay, text coding SIM, selain menggunakan binary system, dia text coding SIM untuk komputer pun ada dua jenis, iaitu ASCII code dan juga Unicode lah. ASCII code ni adalah hexadecimal punya number lah. Okay, ini adalah contoh storage yang saya tunjuk tadi kan. Okay, hard drive. Hard drive dia adalah sejenis external, bukan external lah, dia sejenis memori dekat dalam komputer kamu tu lah. Okay, untuk hard drive ni dia ada dua jenis, satu internal dan satu lagi adalah external hard drive. Okay, internal hard drive ni adalah hard drive yang ada dalam komputer kamu. Okay, HDD ni adalah hard drive yang jenis lama. SSD ni adalah hard drive yang terbaru lah untuk komputer kamu. Dan SSD ni dia lebih laju daripada HDD ni lah, hard disk. Okay, external hard drive pula adalah USB flash drive dan optical media. Optical media ni adalah CD lah. Okay, storage yang seterusnya adalah cloud storage lah. Cloud storage ni adalah data yang disimpan melalui cloud lah. Contoh macam Google Drive, Microsoft OneDrive dan Dropbox. Okay, kat sini dia cerita jenis-jenis komputer dan juga mobile device lah. Kat sini kamu boleh tengok contoh-contoh dia. Contoh dia laptop, server, smartphone, game device dengan embedded computer. Okay, 5 jenis ni adalah dikategorikan dalam komputer dan juga mobile device lah. Okay, apa itu mobile computer? Mobile computer ni adalah komputer yang boleh dibawa ke mana-mana sahajalah. Contoh macam laptop kamu. Okay, personal computer adalah salah satu contoh mobile computer lah. Salah satu contoh mobile computer ataupun desktop. Kenapa kita panggil dia antara mobile computer ataupun desktop? Sebab personal computer ni contoh macam laptop kamu lah. Kamu boleh bawa dia ke mana-mana saja. Dan desktop ni dia boleh buat proses. Dia boleh dapatkan input, dia boleh buat proses dan juga dia boleh keluarkan output lah. Selain itu dia boleh juga simpan data dekat dalam komputer tu. Okay, ni adalah contoh-contoh apa yang saya sebut tadi lah. Ni contoh yang saya sebut. Contoh-contoh komputer dan juga mobile device. Okay, laptop. Okay, laptop ni. Ini adalah definition untuk laptop lah. Laptop tu dia adalah, nama lain dia kita panggil sebagai notebook komputer. Dia ringan dan boleh dibawa ke mana-mana sahaja lah. Okay, tablet ni pun sama juga, ringan dan boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Cuma beza dia dengan laptop, dia touch screen. Okay, handle komputer ni pula dia mostly digunakan dalam tempat kerja yang kerja berat lah. Sebab handle komputer ni maknanya kita boleh pegang komputer tu untuk kita gunakan di mana-mana sahajalah. Dia selalunya kecil dan kita boleh gunakan untuk gunakan dengan sebelah tangan sajalah. Okay, stick komputer ni adalah satu komputer yang tak ada monitor. Data dia semua dah ada dalam USB ni. Kita just cucuk je dekat kita punya TV ataupun monitor kita untuk kita gunakan stick komputer ni lah. Okay, desktop ni adalah komputer yang macam all-in-one lah. Maknanya kita gunakan dia kat rumah. Dia akan duduk dekat atas meja. Sebab tu kita panggil dia sebagai desktop. Okay, ni adalah contoh desktop komputer. Okay, kenapa desktop komputer ni satu advantage dia, kita boleh upgrade lah, mudah di-upgrade. Okay, all-in-one komputer ni adalah desktop lah. Maknanya dalam komputer tu dia ada monitor, dia ada system unit, dia ada memori dia. Maknanya semua benda ada dalam komputer tu lah. Kita tak perlu tambah. Okay, mobile device adalah device yang boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Okay, server. Okay, server tu adalah tempat penyimpanan data.
Okey, dekat sini kamu boleh tengok lah yang ada 3 jenis server. Rack server, blade server dan juga tower server. Okey, rack server ni adalah server yang duduk dekat dalam rack. Okey, blade server ni dia contoh yang warna biru ni lah. Warna biru ni adalah blade server. Dan tower server dia macam CPU kamu. Maknanya dalam ni maknanya dia punya bekas dia lebih besar lah compare to blade server dengan rack server. Okey, ini adalah kegunaan-kegunaan server. Okey, yang pertama adalah application server. Application server ni untuk menyimpan dan run application. Backup server untuk kamu backup data kamu lah. Database server untuk kamu simpan data-data kamu dalam server. Domain server dan file server. FTP server ni more kepada website lah. Game server more kepada game. Okey, yang lain tu boleh baca sendiri. Okey, kenapa kita perlukan server? Okey, kita perlukan server first untuk visualization practice lah. Bila kita nak share dan kita dapatkan data daripada komputer tu, kita nak dapatkan secara visualize lah. Contoh macam cloud storage lah. Cloud storage berlaku secara visualize. Kita tak nampak dekat mana dia simpan data tu. Sebenarnya data tu semua disimpan dalam server. Okey, dan selalunya server ni dia ada satu tempat yang untuk dia simpan server tu. Kita panggil dia sebagai server farm lah. Okey, mainframe untuk server ni dia adalah besar, mahal, dan dalam server tu mempunyai pelbagai barang elektronik lah. Okey, kita tengok terminal pula. Okey, terminal ni adalah komputer. Dia cuma limited kepada... Okey, bila kita menggunakan terminal... Okey, dekat sini dia bagi tahu yang a terminal is a computer usually with limited processing power. Maknanya bila kita menggunakan terminal ni, untuk gunakan dia kita tak guna banyak power. Selalunya terminal ni dia akan benarkan user untuk hantar data dan juga receive data lah. Okey, dan selalunya terminal ni adalah salah satu tempat yang kamu nampak macam dekat monitor kamu tu kamu nampak skrin. Okey, sebenarnya skrin yang user gunakan tu untuk hantar data, terima data tu kita panggil sebagai terminal lah. Okey, kat sini dia ada bagi satu contoh lah. Kebanyakan terminal digunakan dalam POS system. Okey, POS system ni adalah point of sale. Okey, dia selalunya digunakan untuk jual beli lah. Macam kamu tengok dekat supermarket kan. Dia ada tempat bayar tu kan. Tempat bayar tu lah adalah POS system. Okey, ni contoh dia. Okey, yang dalam ni adalah terminal lah untuk kamu buat beli. Okey, itu tadi POS system. Okey, ni kita tengok dekat ATM pula. ATM pun ada terminal juga. Tempat yang kamu tekan-tekan untuk kamu keluarkan duit tu adalah terminal dia. Okey, ni adalah contoh-contoh kios yang menggunakan terminal. Okey, ni adalah kios-kios yang menggunakan, contoh macam financial kios. Contoh kamu pergi bank, kamu nak buat nak login, nak buat kad ke apa, sekarang semua dah ada kios kan. So kamu guna terminal kios tu lah untuk set up kamu punya kad semua. Okey, foto kios, tiket kios, vending kios. Okey, semua kios ni dia ada terminal dia sendiri untuk kamu guna tanpa perlu jumpa dengan cashier ataupun orang lah. Okey, kita tengok superkomputer pula. Okey, superkomputer ni dia lebih laju dan powerful komputer lah, dan dia adalah komputer yang paling mahal. Kebanyakannya superkomputer ni digunakan dalam industri lah. Okey, cloud computing. Okey, cloud computing ni dia refer kepada environment untuk kita providekan resource dan juga servis melalui internet. Okey, ni adalah contoh-contoh cara kita menggunakan cloud computing lah. Kalau kamu nampak data-data secara cloud ni dia simpan secara cloud lah. Contoh macam dokumen, video, kontak, semua dia simpan dalam cloud.
Okay, mobile device, smartphone. Okay, smartphone ni rasanya bahagian ni tak perlu explain apa-apa kot sebab smartphone ni semua orang tahu kan. Dia adalah sejenis komputer yang sejenis alat yang kita boleh bawa ke mana-mana saja. Dan dia boleh dan dalam smartphone tu dah ada keyboard dia sendiri, monitor dia sendiri, semua dah ada lah dalam tu. Okay, ni contoh smartphone. Okay, ini adalah apa yang boleh dibuat oleh mobile device. Okay, mobile device boleh hantar SMS dan juga buat MMS lah. Okay, SMS tu kamu tahulah apa kan, hantar mesej semua tu. Okay, MMS ni dia kepada mesej bergambar lah. Okay, mobile device terusnya adalah digital camera. Okay, digital camera ni kamu tahulah. Kamera kan, kamera ada beberapa jenis. Smart digital camera, point and shoot camera dan juga SLR camera lah. Okay, ni ada gambar dia. Okay, kamu boleh tengok sendirilah. Okay, ni adalah macam mana cara penggunaan kamera. Rasa tak boleh explain kot. Okay, ni adalah output daripada kamera. Okay, output daripada kamera kita panggil sebagai resolution. Okay, resolution tu adalah unit untuk kita tengok hasil gambar kita lah. Okay, dan resolution tu adalah output hasil daripada gambar. Okay, dan resolution tu dia punya unit adalah dalam pixel lah. Kalau lagi kabur gambar tu maknanya lagi kecil pixel. Lagi jelas gambar tu lagi tinggi pixel dia lah. Okay, portable media player adalah media player yang boleh bawa ke mana-mana saja. Dan dia dah ada memori dia sendirilah untuk disimpan semua data. Ni adalah contoh dia. Contoh dia macam MP3 dan juga MP4 lah. Okay, digital media player dia more kepada television lah. Television ataupun streaming video. Itu adalah digital media player lah. Okay, e-book reader. Okay, e-book reader adalah contoh macam Kindle lah. Tempat untuk kita simpan semua buku, untuk kita baca buku saja. Okay, wearable device adalah device yang kita boleh pakai kat badan kita. Okay, game device. Kita tengok game device pula. Game device ni rasanya semua orang tahu kot. Dalam game device akan ada game konsol. Game konsol tu adalah cara kita nak gunakan komputer game tu untuk kita kontrol komputer game tu secara single player ataupun multiplayer lah. Dan game konsol ni dia punya function adalah untuk handle game tu lah. Untuk kontrol game tu. Okay, lagi satu device kita panggil handle game device. Untuk game device ni dia adalah salah satu mobile device yang kecil yang ada screen, speaker, control dan juga game konsol lah. Maknanya dia punya box game tu lah untuk kamu akan connect speaker, screen semua tu untuk kamu main game kamu tu. Okay, ni adalah contoh handle device tu lah. Okay, kita tengok embedded computer pula. Embedded computer ni macam saya explain dalam chapter 1 tu lah. Dia adalah special purpose computer. Maknanya dia ada purpose dia sendiri. Okay, dan kebanyakan embedded computer ni digunakan dalam 5 output ni lah. Consumer electronic, home automatic device, automobile, process controller, robotik dan juga computer device office machine lah. Okay, ni adalah contoh embedded computer dalam kereta. Okay, contoh kat sini smartphone apps, Android player, steering tu adalah sejenis embedded computer lah. Dia punya function adalah untuk control kereta. Okay, tayar ni adalah mau kepada pressure monitoring system lah. Daripada tayar ni dia ada satu controller yang untuk kita check pressure daripada tayar kita ni. Itu adalah sejenis embedded computer juga. Okay, ni adalah conclusion daripada apa yang saya explain tadilah. Okay, daripada apa yang saya explain tadi, kamu dapat tahu apa itu personal computer, mobile computer, game konsol, server, superkomputer dan juga embedded computer. Okay, dekat sini kamu boleh tengok physical size untuk setiap kategori ni adalah berbeza. Okay, number of simultaneous connected user pun berbeza dan price range dia pun berbeza. Kamu boleh baca sendirilah nanti. Okay, port dan connection. Okay, port dan connection. Okay, port tu adalah tempat kita connect peripheral device. Peripheral device ni adalah device dari luar lah. Contoh macam keyboard,
speaker. Okey, macam mana kita nak connectkan keyboard speaker tu semua melalui port lah. Okey, connector ni pula dia adalah kabel. Kabel yang nak connectkan daripada port ke device, peripheral device kita tu. Okey, ni adalah contoh-contoh dia lah, kamu boleh tengok. Okey, ni adalah port type. Okey, adalah kat sini dia bagi display port. Lepas tu connector foto ni, ni adalah contoh display port dia lah. Okey, ni adalah port foto. Maknanya daripada okey, connector foto ni adalah dia punya kabel. Okey, port foto ni adalah tempat masukkan kabel tu lah. Okey, kamu boleh tengok lah contoh kat sini semua. Okey, USB port ni pula dia more kepada pen drive lah. Okey, USB ni nama penuh dia adalah Universal Serial Bus Port. Okey, kat sini. Okey, daripada gambar ni kamu boleh tengok lah. Dari gambar ni dia ada beberapa port untuk connectkan peripheral device yang contoh macam keyboard. Okey, dia ada docking station ni untuk di-connectkan keyboard. Lepas tu USB port ni untuk connectkan USB. Okey, yang seterusnya kita tengok. Okey, ini adalah contoh-contoh wireless communication teknologi yang boleh connect dengan device lah. Contoh yang Bluetooth, Wi-Fi dan juga NFC. Okey, ini adalah contoh-contoh teknologi yang boleh connect secara wireless. Okey, kita tengok pula protecting hardware. Okey, ini adalah cara-cara untuk protect hardware kita. First, physical access control. Okey, lepas tu alarm system. Okey, physical security device, security or device tracking app, required identification. Okey, ni ada 5 proses ni adalah salah satu proses cara kita nak protect hardware kita lah. Physical access control tu macam thumbprint semua tu lah. Alarm system, orang curi kita punya device, dia akan berbunyi. Okey, physical security device ni dia sama juga macam physical access control tu, dia more kepada touching screen semua tu lah. Okey, security dan device tracking apps ni more kepada GPS. Required identification ni contoh macam password lah sebelum kamu masuk kepada device tu. Okey, ini adalah contoh physical access control ataupun security untuk verify user identity. Okey, ni adalah cara untuk kita protect hardware pula lah. Okey, kenapa kita perlu protect hardware kita tu? Kita perlu protect hardware kita ni supaya dia tak mudah rosak lah. Macam mana cara, bila kita perlu protect dia? Okey, bila berlakunya under voltage tu maknanya kekurangan tenaga lah. Dan yang kedua adalah bila berlakunya over voltage ataupun power surge, maknanya berlebihnya kuasa lah untuk kita punya hardware tu. Okey, first kita guna surge protector. Okey, surge protector ni dia adalah sejenis apa kita panggil? Plug yang dia ada function yang bila power lebih, dia akan downkan power tu. Okey, uninterrupt power supply, UPS ni pula dia adalah sejenis macam power bank lah. Okey, dia kita gunakan bila berlakunya under voltage lah, kekurangan kuasa ataupun kuasa hilang. Bila tenaga hilang, dia akan jadi sebagai backup tenaga kita lah. Okey, ini more on health concern bila kita menggunakan teknologi. Okey, apa health concern yang selalu diorang concern lah bila kita menggunakan teknologi ni? First on depa more kepada injury bila kita kecederaan bila kita gunakan teknologi ni. Contohnya macam disorder of muscle, nerve, tendon, ligamen dan joint. Takut dia berlaku kecederaan dari segi itulah yang saya sebut tadi. Okey, yang kedua adalah computer vision syndrome, untuk kesihatan mata kamu lah. Ergonomik ni dia more kepada muscle kita lah, muscle dan ligamen. Bila kita gunakan teknologi tu kita tak sakit. Yang kedua, last sekali adalah more kepada teknologi addiction. Okey, ni adalah gambaran dalam health concern teknologi tu. Okey, itu saja untuk chapter modul 3. Kita tengok nanti kita tengok modul 4 pula.